Salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya. Hi student. So teacher ambil webinar daripada webinar bengkel teknik menjawab soalan KBAT SPM Fizik dari JPN Sabah. Yang berbahagia, Cikgu Chong Siao Han, guru fizik yang berpengalaman selaku penceramah undangan pada hari ini. Saya, Cikgu Christina Michael dan rakan saya, Cikgu Elsie Glilok dari Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu. Selamat pagi semua. Betul. Terima kasih moderator Cikgu Christina dan juga Cikgu Elsie. Tapi macam saya tak berapa selesa sebab formal sangat. Saya cikgu biasa saja. Kena dipuji-puji, hadarlah, hebatlah, semua tu saya tak biasa. Tapi kita sama-sama belajar. Okay? We're sharing this morning. So, terima kasih banyak JPN Sabah kerana upload dalam YouTube. So, teacher gunakan YouTube teacher sendiri untuk simplify ataupun permudahkan untuk kamu. Itu ialah kapal terbang. So, dalam kamu tengah tengok ni, mungkin kamu nampak teacher makan. So, risau sangat teacher baru habis kelas tadi and lepas ni teacher ada kelas lagi. So in between kelas ni teacher lapar. So teacher nak makan and at the same time teacher buat recording ni. So sorry. So jom kita proceed. So let's start with our bengkel teknik menjawab soalan KBAT Fizik SPM ni. Okay. Now first of all, I have a question for you all. What is physics? Apakah fizik bagi anda? Ada orang yang kata, oh fizik is fun. Fizik itu sangat seronok. Okay. Ada juga yang kata, oh fizik ni saya belajar fizik sebab saya nak masa depan yang lebih baik, lebih cerah. Tetapi ada agak ramai, it's almost maybe 80%, ada pelajar yang kata, okay, saya ambil fizik sebab ada pilihan. Sebab saya dah diberi science stream kan, masuk aliran sains. Kena ambil fizik. Nak drop pun mungkin ada sekolah yang terbenarkan. So, kena masukkan. Okay? Tapi sebenarnya, bagi saya lah, fizik ni, saya akan gunakan satu quote daripada fizisis yang terkenal, iaitu Niels Bohr, bahawa fizik ini sebenarnya agak simple. It is actually just a belief that a simple and consistent description of nature is possible. Alright? Meaning to say, dengan menggunakan fizik, dengan pengetahuan yang kita belajar daripada fizik, kita sebenarnya boleh memberikan satu huraian atau satu penerangan yang sebenarnya ringkas untuk apa sahaja yang berlaku di sekitar kita. Soalan KBAT, okay, sebab kita bengkel menjawab soalan KBAT kan? Bila kita jawab soalan KBAT atau kita lihat soalan KBAT, dia sebenarnya mengikut satu hierarki yang mana soalan-soalan itu perlu ataupun boleh dikategorikan kepada sama ada kita panggil sebagai lower order thinking skill ataupun KBAR, kemahiran berfikir aras rendah, sampailah ada 6 tahap itu, sampai kita ada higher order thinking skill ataupun yang kita sebut sebagai KBAT sekarang. Okay. Bagi kita, yang ini semua dia punya huraian lah, penjelasan. Tapi bagi kita, kefahaman kita, KBAR ataupun kemahiran berfikir aras rendah akan merangkumi 2 atau 3 stage yang terakhir ataupun di paling bawah, iaitu mengingat, remembering, okay, ataupun dalam perkataan yang lain kita kata dia adalah jenis soalan knowledge ataupun pengetahuan. Kemudian kita ada soalan understanding atau pemahaman. Kemudian bila masuk kepada aplikasi ini dikira sebagai yang paling rendah dalam higher order thinking skill. Okay, dia kemahiran fikir yang aras tinggi tetapi kira yang paling rendah lah. Okay. Kemudian kita ada analyzing, menganalisis tu termasuk kita satu perkataan yang lain kita gunakan selalunya dalam peperiksaan adalah soalan jenis mengkonsepsi, conceptualizing. Kalau saya kata, saya jelaskan soalan dia, semua tahulah, iaitu jenis soalan yang disuruh kita
membandingkan sesuatu, kemudian kita akan keluarkan satu kesimpulan daripada perbandingan tersebut. So that is conceptualizing. Lepas itu aras evaluating, iaitu berkaitan dengan decision making, mengambil keputusan. Okay? Mengambil keputusan ataupun membuat pilihan. Alright? Simple things. Bagi kita, kalau di dalam hidup kita ni banyak pilihan yang kita perlu buat. Contohnya pagi ini kita bangun, kita kena buat pilihan apa nak makan. Ya? Apa sarapan kita mau makan. Apa yang kita mau minum. Mau minum susu kah, mau minum air saja kah, mau minum jus kah. Okay? So, semua pilihan itu sebenarnya merupakan kebat. Ya. And then lastly, yang paling tinggi sekali dalam kebat ini adalah jenis problem solving ataupun menyelesaikan masalah. Okay. Menyelesaikan masalah maksudnya kita tahulah apa perkara yang berlaku tu, kita kena cuba fikirkan dengan kritis, dengan kreatif untuk mencari satu penyelesaian. Mungkin orang lain tidak pernah fikir, mungkin adalah sesuatu yang bagi kita common sense saja, tapi apa-apapun itu adalah perkara yang baru, kita boleh sintesiskan ataupun kita buatkan. Seterusnya, bila kita lihat soalan SPM, kita ada 3 kertas. Ada yang panik sudah, kenapa ada 3 kertas? Sabar. Kertas 3 ini ialah amali. Okay, bukan kertas bertulis. Saya rasa kertas 1 dan kertas 2 ini adalah kertas yang ataupun soalan bertulis. Maka kita akan menduduki peperiksaan kertas 1 dan 2 ini dengan kertas-kertas bertulis semua subjek yang lain. Sekarang dijangkakan most probably in March 2022 untuk batch yang sekarang ni. Untuk kertas 3 pula, kita akan mendudukinya di sekolah. Soalan ataupun jenis-jenis soalan dalam fizik SPM ni merangkumi semua kebar dan juga kebat. Dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, mengkonsepsi, membuat keputusan, menyelesai masalah. Okay. Dalam menyelesai masalah ini, ada juga termasuknya scientific investigation, iaitu yang soalan yang jenis dalam kertas 3 tu. Okey, so sudah pada pengenalan tentang jenis-jenis soalan, kita lihat untuk menjawab soalan kebat, kita mesti ada kebar dahulu. Sebab kita kalau tidak ada pengetahuan, kita tidak ada pemahaman, semua yang kebat yang kemudiannya kita tidak akan dapat buat. Okay? So, untuk soalan jenis pengetahuan, strateginya saya nak cadangkan. Pertama sekali, pelajar-pelajar jangan lupa buat ingatkan ejaan yang betul. Terutamanya nama-nama khas. Contohnya, prinsip Bernoulli. Macam mana nak spell Bernoulli? Ejaan kena betul. Kurang 1 L sahaja, sudah tidak ada markah nanti dalam peperiksaan. Kata kunci. Okay. Now, I will have to say, physics, SPM, kata-kata kunci yang perlu kita ingat. Contohnya, simple things. Apakah maksud daya? Okay. Kita kena ada kata kunci dia. Ingat kata kunci, faham ayat, kita buat ayat sendiri asalkan ada kata kunci di situ. Okey, sesuatu kita tak boleh guna formula. Okey, classic example. Apakah maksud tekanan? Ya, apakah maksud tekanan? Maksud tekanan, kalau kita lihat, tekanan ini definisi dia diberi dalam formula. So everybody knows P equals F per A. Tapi yang F per A ini, kalau dalam menjawab soalan dalam peperiksaan, kita tak boleh guna F per A sahaja sebagai jawapan maksud tekanan. Kita perlu tulis dalam ayat. Tekanan ialah, apa dia? Daya per unit luas. Atau sekurang-kurangnya kita tulis daya per luas dengan soalan jenis pengetahuan. Kita kena tahu dulu definisi, kemudian dalam jenis soalan pemahaman ni kita jawab mengikut definisi. Second question, mungkin saya akan tanya,
jika kita tambah berat objek yang diletakkan atas meja, apakah yang akan berlaku dengan tekanan yang dikenakan? Kalau tekanan ialah daya peluas, maknanya kalau daya itu, berat beban itu meningkat, daya itu meningkat, tekanan akan meningkat. Maka kita boleh jawab bahawa tekanan itu akan meningkat bila daya meningkat. But kalau kita tidak tahu apa maksud tekanan, memang tak boleh jawablah dah. Betul tak? Okay. So I will have to help my friends. Saya nak tolonglah kawan-kawan, rakan-rakan guru saya untuk memberitahu semua pelajar yang sedang menonton di sini dalam YouTube ini, hafalan itu masih lagi penting. Walaupun kalau kita jawab soalan kebat, walaupun sekarang kita memang sangat mementingkan kebat ni, kemahiran berfikir aras tinggi, tetapi kalau kita tidak menghafal, kita tidak ingat maksud, memang tak boleh jawab pun. Because everything you have to build from there. Alright? Okay, contohnya, simbol M dalam 1500 ml adalah imbuhan. Nyatakan nilai M. Kita kena berikan nilai dia. 10 kuasa negatif 3 ataupun mungkin boleh juga bagi nilai dia iaitu 0.001. So, benda macam ni, dia boleh dikatakan tak perlu fikir. Kita ingat balik sahaja. Baik, kita masuk kepada soalan kebat sudah ya. Soalan kebat jenis aplikasi. Baik, soalan jenis aplikasi ini, dia boleh dibagikan kepada dua jenis juga. Tapi biar saya bincangkan dulu apakah strategi yang kita boleh guna untuk menjawab soalan jenis aplikasi. Okey, pertama, kita boleh gunakan formula untuk menentukan hubungan. Soalan jenis aplikasi ini, dia ada dua jenis. Satu ialah perubahan kuantitatif ataupun dia bertanyakan apakah yang berlaku secara kuantitatif, iaitu sesuatu yang boleh kita ukur, ataupun dia mungkin tanya berkenaan dengan perubahan kualitatif. Okey. Kuantitatif dia ada number, ada nilai. Kualitatif mungkin dia sekadar mengatakan dia bertambah atau berkurang. Ataupun mungkin kekal sama. Okey. Contoh soalan. Ini soalan klasik fizik, aplikasi jenis kuantitatif. Baik, sampai di sini saya nak cakapkan sesuatu lah. Kebanyakan kita, cikgu dan juga pelajar sebenarnya, mungkin cikgu pun kita ada satu fikiran begini. Pelajar tidak boleh skor dalam fizik sebab asas matematik yang lemah. Sebab asalkan ada soalan yang buat pengiraan, pelajar tak boleh jawab. Okey. Itu sesuatu yang memang, kalau itu kelemahan pelajar, maka pelajar sendiri kena, you have to work for it lah ya. Kena buat sesuatu untuk improve dalam matematik kita. Tetapi dalam SPM, I'm not saying of other things, I'm only talking about SPM. Level SPM ni, kita sebenarnya lebih menitik beratkan what we call the conceptual physics. Maksudnya, kita lebih kepada konsep dan menggunakan konsep tersebut untuk menerangkan sesuatu. Ataupun menggunakan dia untuk menyelesaikan masalah, membuat pilihan dan sebagainya. We have less calculation in SPM berbanding dengan kalau dalam peringkat STPM dan universiti. Dalam level kebat ini, yang matematik ini masih lagi dalam level, sebenarnya level terendah, paling rendah, iaitu jenis aplikasi. Contoh yang ada di sini berkaitan dengan interference. Okay. Diberi P dan Q adalah sumber koheren. So jarak antara sumber itu ialah 4 cm, jarak dari 1 cm. Okay. Calculate the distance between two consecutive antinodal lines, iaitu
Kalau dalam simbol yang kita guna dalam formula, yang bagi yang biasa sudah, ini kita kira X. Tengok jawapan. Untuk menjawab soalan ini, sebenarnya markah yang diperuntukkan ialah 2 markah. So, kita perlu ada 1 markah dalam jalan kerja ataupun substitution, penggantian. Macam matematik jugalah, dia mesti ada jalan kerja kan. So, kita kena ganti. X akan jadi, okay, kalau lambda equals to AX per D, so X will be lambda D over A. Jadi lambda dia panjang gelombang ialah 1, darab 20 bahagi dengan 4. Your answer you will get 5 cm. 1 markah untuk jalan kerja, 1 markah untuk jawapan dengan unit. Okey. Tip untuk jawab soalan jenis pengiraan, cari dulu formula yang boleh diguna. Yang perlu diguna. Kalau boleh, okey, try tulis formula. Kalau student kan kita dapati, kadang-kadang ada student yang kalau dia 1, dia tak mau tulis. Sebab dia ingat 1 tu darab 20 memang 20 saja, buat apa saya mau tulis 1. Tetapi jangan lupa untuk markah ini, kita mau tengok dari mana you dapat nombor itu. Kita mau tengok logik pelajar, macam mana dia buat. Okay, so you will need to put that one there. Ini mesti ada. Ini jawapannya 5, buat dengan betul dengan unitnya. Okay. Selalunya soalan dari pelajar ialah kalau tak ada unit kah, bolehkah tidak ni. Okey, saya akan cakap begini. Unit perlu ada. So, jawapan sila tulis dengan unit yang betul. Tapi kita masuk kepada soalan kemahiran aras tinggi yang jenis kedua. Ini lagi senang daripada soalan yang aplikasi. Walaupun dia kebat lebih tinggi, tapi yang ini dia lebih senang bagi saya lah. Okay, I will tell you kenapa saya cakap yang ini lebih senang. Okey, jenis soalan conceptualizing ataupun mengkonsepsi ini ialah soalan jenis yang banding dan hubung kait. Kemudian ada lagi 2 jenis, problem solving dengan decision making tu. Problem solving biasanya dia adalah soalan jenis yang meminta kita mengubah sesuatu. Contohnya dari Proton Saga ke Labuh, mengubah soal menjadi sport car. Apa yang kita perlu buat? Okay, itu adalah jenis soalan kebat problem solving. Kemudian kita ada decision making, iaitu diberi contohnya 3 jenis kantah, 3 jenis cermin mata. Perlu dipilih mana satu yang sesuai untuk keadaan tertentu. Okay, so we go into detail. Untuk menjawab soalan mengkonsepsi, apa maksudnya? Unit ketempatan lah ya, mostly matrikulasi or things like that. Most of even the private colleges or outside yang luar negeri, minimum requirement for physics is a C. Yang selalu disebut dari dulu lagi ialah fizik kena ada kredit lah. Okay, for you to go into, for example, engineering or even maybe something like computer science and things like that that really needs physics and maths. Okay, dia macam ni. Depending on the marking scheme, actually, most of the time, kalau unit dia tidak setara, memang dia akan dikira salah. Okay, for example, let's say just now jawapan dia 5 cm kan, tapi kita tulis 5 meter. Nilai dia salah sudah kan. Saya rasa fizik ini as long as we keep it clear, simple for the students to understand, memang boleh lulus punya. Dan bila saya tengok student tu asal dia ada usaha, asal dia pandai baca buku, pandai buat latihan, it's almost impossible for them to fail actually for physics. But untuk skor lebih tinggi, di sinilah kita mau bagi macam teknik menjawab. Because sometimes pelajar dia tahu jawapan tapi dia jawab cara yang salah. Contoh tadi kan pengiraan. Dia kira tapi yang nombor 1 tu dia tak masuk. Dia akan hilang 1 markah. So these are the things cikgu boleh bantu pelajar bagi tahu, dan pelajar kena take note. So you can get the highest mark you can get seperti mana yang kamu sepatutnya boleh dapat.
Okay. So if you ask me whether we can score better, of course we can. Of course we can. Dengan usaha, dengan cikgu-cikgu. Saya tahu cikgu-cikgu sekarang ni memang berusaha. Kalau ada 120% atau 200% memang we give all out to help the students. So sekarang bergantung pada student. The fact that some of you are already in this, ada nampak sini, ada masuk YouTube ni, maksudnya ada usaha. So I can tell you very very confidently, semua yang masuk YouTube ni memang akan lulus. So teacher sangat bahagia. Betul kata Cikgu Chong Siew Han. So bila kamu cakap pasal soalan kebat, bila kamu fikir pasal soalan kebat, sebenarnya soalan dia sama sahaja, cuma mungkin gambar, mungkin ayat dia panjang. Tak ada benda pun sebenarnya. So 3 tips daripada Cikgu Chong memang sangat-sangat membantu. So tolong pastikan kamu faham definasi dalam setiap bab. So kamu boleh gunakan formula untuk fahamkan dia. Kamu boleh faham ayat kamu sendiri kalau kamu nak. Dan juga seterusnya kamu kena faham konsep kat dalam tu. So konsep ni kamu kena faham. Fizik ni ada yang benda ni berlaku dalam kehidupan seharian kita. So kalau benda tu berlaku dalam kehidupan seharian kita, kita kena gunakan apa yang kita nampak, yang kita dengar, yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita untuk memahami konsep fizik. Juga bila cakap pasal soalan kebat, lagi banyak kamu jawab soalan kebat, kamu dedahkan diri kamu dengan soalan, tak kira soalan kebat ataupun soalan biasa, kamu akan nampak jenis dia sama sahaja, konsep dia sama sahaja soalan tersebut. Sesi tulis dan soalan jawab. Jadi dengan itu kami boleh ucapkan ribuan terima kasih ya kepada Cikgu Chong sebagai pencerama jurusan kita. Thank you Cikgu. Memang hebat Cikgu. So teacher harap dengan review ini dapat membantu kamu-kamu. Okay. So kalau kamu clueless, kalau kamu tak tahu nak buat apa, teacher macam mana nak jawab soalan fizik, macam mana nak jawab soalan fizik SPM 2021, tengok benda-benda macam ni, tengok video yang macam ni, dapat idea sedikit dan jangan takut. Okay, kami ada. Yang kamu nak takut kenapa? So you be fine. Okay. So teacher akan cuba lagi buat review untuk yang lain. So harapnya the next one will be probably biology or maths or science. So teacher harap membantu. So I see you soon. Bye.